inklusif tadi ya. So basically kita sebelum kita mula dengan kita punya atur cara yang seterusnya, iaitu pihak IPT untuk berkongsi aspirasi dan visi yang telah dikumpul oleh universiti masing-masing, kita mainkan satu video pendek untuk pengenalan kepada visi Sukan Negara. This is my vision. What about yours? Bagi saya, kita perlu ada visi untuk menjadikan atlet-atlet kita bertaraf antarabangsa. Aspirasi saya adalah untuk meningkatkan prestasi atlet di pesada dunia untuk melahirkan lebih ramai lagi jago dunia. Supaya jurulatih-jurulatih tempatan diberi lebih peluang dapat juga menguruskan semua bidang sukan. Aspirasi saya adalah untuk membantu Malaysia menjadi lebih kompetitif dari segi e-sports in the international level lah. Aspirasi saya ialah untuk melihat atlet-atlet negara yang berada di kemuncak prestasi mereka selepas mereka bersara terus menjadi wira di mata rakyat Malaysia. Mengharapkan dan juga mengimpikan lebih ramai atlet Paralimpik yang berkualiti tinggi dapat dihasilkan. Medal. My bakat iaitu Talent Identification Plan untuk Malaysia akan menjadi satu penyelesaian kepada kesinambungan atlet-atlet yang bakal menyumbang kepada dekad emas. Visi saya ialah lebih kepada membudayakan sukan. Sekarang kita dapat melihat semakin ramai yang minat dengan sukan basikal, tetapi mungkin antara penghalangnya dari segi facilities, dari segi peluang yang diberikan yang lebih jelas untuk kepada yang berminat untuk nak bergiat dengan sukan berbasikal, mereka lebih faham dan lebih ada keterbukaan. Aspirasi saya adalah menjadikan semua atlet dari Malaysia untuk menjadi hero untuk semua rakyat Malaysia dengan menggunakan digital, macam social media, Facebook, TikTok, segala platformnya, supaya boleh membinakan inspirasi untuk semua orang. Quality for athletes, variety of talents. Addictivity to the minds, grace and style of Malaysian athletes. We are legends, we have stories to be told. Well, hi, I'm Nicole David, and my national sport vision would be to have more children in schools to play sport and be active, and also to have families to get involved as well. Saya berharap visi Sukan Negara 2030 melalui strategi-strategi yang lebih bersepadu akan dapat memperkasakan lagi pembangunan sukan di Malaysia dan seterusnya melahirkan jago-jago negara berkelas dunia. Saya mengharapkan visi Sukan Negara kita mempunyai begitu banyak badan-badan dan juga persatuan sukan yang bertaraf antarabangsa, dan juga atlet-atlet kita mencapai ataupun memiliki pencapaian pingat emas dalam sukan Olimpik dan di semua kejohanan-kejohanan dunia. Inilah visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya, visi anda bagaimana pula? This is my vision. What about yours? Itu visi saya, visi anda pula bagaimana? Ini visi saya. Anda bagaimana pula? Inilah inspirasi dan inilah visi saya, dan apakah visi anda? Itulah dia video introduction kepada visi Sukan Negara 2030 yang telah sedikit sebanyak membakar semangat kita. Dan saya berkali-kali dah tengok video ni pun masih terbakar lagi semangat ni untuk mengumpulkan aspirasi dan visi. Dan ya, tanpa membuang masa, kita seterusnya ke atur cara yang seterusnya ialah saya ingin menjemput Cik Rabiatul Adawiyah binti Faturasi, wakil MPP daripada Universiti Putra Malaysia. Silakan Cik Rabiatul. Terima kasih Encik Raimi. Mungkin saya boleh serahkan kepada Fatin untuk share screen. Boleh dengar suara saya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Raimi merupakan Sekretariat VSN 2030
Yang dihormati juga Encik Zul Zarif merupakan penolong setiausaha bahagian dasar dan perancangan strategik, dan yang dikasihi juga rakan-rakan MPPK yang terlibat maupun yang ada di dalam sesi libat urus kita pada hari ini. Saya Rabiatul Adawiyah merupakan majlis perwakilan pelajar daripada Universiti Putra Malaysia untuk membentangkan visi Sukan Negara 2030 yang telah kami bincangkan bersama kami sendiri, pihak MPP, bersama Majlis Perwakilan Kolej, Presiden-Presiden Kelab Sukan dan juga PTJ yang terlibatlah, iaitu Pusat Sukan UPM sendiri. Jadi di sini terdapat beberapa visi atau cadangan daripada pihak kami berdasarkan 6 bidang yang difokuskan oleh VSN 2030. Okey, mungkin next slide. Okey. Dari segi pembudayaan sukan, kami mencadangkan pihak KBS membuat pemantauan atlet-atlet di universiti oleh PTJ yang berkaitan. Maksudnya kat sini PTJ mungkin boleh memfokuskan pemantauan yang lebih teliti untuk para atlet. Terutama sekali sekarang situasi kita banyak secara online. Mungkin inisiatif ni boleh dilakukan bagi memastikan atlet sentiasa dalam keadaan yang baik. Dan yang seterusnya adalah mempergiat sukan e-sport dalam kalangan pelajar universiti. Di sini maksudnya mungkin pihak KBS sendiri tidak hanya fokus kepada mungkin PUBG dan ML yang terkenal sekarang. Malah boleh memperbesarkan lagi sukan e-sport lain seperti mungkin chess. Untuk pengetahuan juga UPM sendiri pun ada mengadakan pertandingan chess di peringkat universiti kami lah. Jadi mungkin pihak KBS sendiri boleh meluaskan pertandingan e-sport ni atau program e-sport ni kepada semua IPTA. Jadi untuk yang bidang yang kedua, dari segi kegemilangan sukan. Jadi pada cadangan kami adalah untuk memberi kemudahan alatan sukan yang tidak digunakan oleh MSN yang masih elok kepada IPTA atau IPTS yang memerlukan. Dan saya yakin pihak MSN sendiri akan ada penghasilan fasiliti yang baru dalam masa-masa tertentu. Jadi mungkin di situ boleh membuat sumbangan fasiliti sukan yang boleh dilakukan, yang tidak digunakan untuk beri kepada IPTA atau IPTS yang memerlukan. Jadi kat sini kita nampaklah pergerakan komuniti dari komuniti. Pergerakan komuniti kepada komuniti untuk fasiliti tersebut. Dan IPTA tersebut mungkin boleh mengelakkan perbaziran lah di peringkat IPT untuk membeli alatan sukan dan sebagainya. Dan kat sini juga kita nampak lah KBS sendiri memberi sokongan kepada atlet-atlet atau pelajar IPT yang tidak mempunyai kemudahan untuk terus berkecimpung di dalam sukan. Mungkin next slide. Okay. Dari segi pembangunan bakat pula, cadangannya untuk memberi peluang kepada atlet yang menyertai SUKIP atau sukan IPT untuk menyertai latihan sukan bersama atlet profesional yang lain. Mungkin di sini KBS boleh membantu memperkasakan atau ketengahkan atlet yang berpotensi dalam kalangan pelajar IPT sendiri untuk menyertai pertandingan sukan di peringkat kebangsaan. Dan di sini juga kita boleh lihatlah kita dapat menyediakan pelapis baru untuk atlet profesional. Daripada atlet profesional tu kita dapat sediakan pelapis baru daripada kalangan pelajar IPT sendiri. Dan atlet tersebut juga boleh melihat persekitaran latihan atlet yang lebih meluas bagi atlet IPT lah. Dan seterusnya memperbanyakkan kuota atlet dalam kalangan pelajar IPT untuk menyertai SUKMA atau bukannya wakil dari negeri sajalah atau kelab. So untuk menyediakan kuota dari peringkat IPT juga. Jadi kat sini mampu melahirkan pelapis baru dan beri ruang kepada bakat baru, dan pihak kementerian juga mungkin boleh melihat potensi atlet selain daripada atlet profesional. Dan seterusnya cadangannya adalah memberi peluang kepada atlet dalam kalangan IPT untuk menyertai pertandingan peringkat kebangsaan. Maksudnya di sini bukanlah kita macam menghalang atlet profesional itu untuk mengikut pertandingan kejohanan sukan. Maksudnya di sini mungkin kita boleh menghadkan pelibatan atlet profesional dalam pelbagai kejohanan yang dianjurkan di Malaysia demi membuka peluang kepada bakat baru untuk menyerlah. Dan menjadikan atlet kebangsaan tersebut mungkin boleh dijadikan sebagai pemantau atau mentor bagi setiap kejohanan sukan untuk para atlet yang kebanyakannya dalam golongan IPT. Jadi kat sini kita dapat tengoklah dia dapat memberi ruang kepada bakat baru dalam kalangan atlet IPT, dan kelahiran atlet muda pun akan berterusan dan tidak akan putus. Next slide. Okay, next adalah dari segi hub sukan.
Cadangannya menjadikan setiap IPT atau universiti sebagai pusat rujukan sukan. Okey, macam ni kita boleh bagi contoh Jepun sendiri menjadikan setiap universiti diorang tu sebagai rujukan atau menyelidik setiap satu sukan. Jadi mungkin di Malaysia pun boleh buat macam tu juga. Macam contoh mungkin satu universiti tu dipilih untuk membuat penyelidikan mengenai sukan tersebut dari aspek mungkin dari segi pemakanan dan sebagainya lah bagi membantu sukan negara lebih maju. Mungkin sebagai contoh lah kita jadikan UPM ni sebagai caretaker sebagai sukan rugby. Mungkin U lain pun, mungkin UiTM pun caretaker sebagai sukan bola sepak contohnya. Jadi kat sini kita dapat tunjuklah kelebihan sukan tu bagi setiap IPT, IPTA dan IPTS yang ada kat Malaysia ni. Jadi untuk seterusnya dari segi pemerkasaan industri sukan, cadangannya adalah memperkasakan sukan wanita. Maksud kat sini adalah mungkin pihak KBS sendiri boleh menyediakan kursus kejurulatihan kepada wanita. Dari situ kita boleh lahirkanlah kepegawaian dalam kalangan wanita. Maksudnya mungkin dari segi jurulatih bola sepak pun boleh ada dalam kalangan wanita. So tak semestinya fokus kepada kaum lelaki saja macam tu. Dan seterusnya adalah mencadangkan kepada persatuan sukan kebangsaan untuk membuka kursus spesifik kepada pelajar universiti atau kita panggil sebagai specific coaching. Kat sini kita boleh dapatkan sijil spesifik lah untuk sukan yang terkenal dalam kalangan pelajar universiti dan mungkin juga kelab persatuan boleh join venture dengan IPT macam contohnya seperti FAM. So macam itulah. Dan seterusnya yang terakhir untuk pemerkasaan menjadikan IPT atau IPT di Malaysia ni sebagai pusat penyelidikan berkenaan sukan. Masuk ke sini mungkin menjadikan IPT sebagai ruang kepada pelajar untuk menunjukkan bakat mereka dalam bidang penyelidikan dan pembangunan mengenai sukan lah. Maksud menggunakan kepakaran pelajar dalam ekosistem sukan untuk pembangunan sukan negara. Dan KBS pun tidak hanya melihat kepakaran dari orang luar sajalah, mungkin boleh lihat daripada anak tempatan juga, terutama dalam kalangan pelajar-pelajar IPT. Contohnya lah, macam contoh KBS sendiri mengetengahkan pelajar universiti mungkin dalam bidang kejuruteraan atau reka bentuk untuk mencipta pakaian, desain pakaian untuk atlet kebangsaan. Dan mungkin ada universiti yang macam mengkaji elemen sains sukan dalam kalangan atlet supaya prestasi atlet tersebut meningkat secara berterusan. Okey, seterusnya. Dari segi bidang profesionalisme sukan, cadangannya adalah mengadakan program khusus mengenai sukan serta pelaksanaannya di peringkat IPT bersama wakil pelajar ataupun MPPK di setiap IPT. Macam untuk pengetahuan semua, sekarang tengah berlangsung program FISU di mana program tu macam peringkat international lah. Dan saya dapat tahu Malaysia ada wakil dua wakil daripada Malaysia daripada dua universiti untuk macam setiap negara mengadakan perbincangan secara kerap mengenai sukan. So mungkin KBS sendiri boleh melakukan program seperti itu di peringkat IPT. Wakil-wakilnya daripada IPT, wakil pelajar dia. Jadi mungkin di situ juga menjadi penghubung lah. Kita sebagai wakil pelajar boleh menjadi penghubung kepada kementerian atau pelajar lain untuk memberi pandangan mereka daripada pelajar mengenai apa yang pelajar IPT inginkan. So kat situ mungkin kita juga boleh create satu kerjasama lah untuk melaksanakan apa-apa program. Jadi yang seterusnya memberi peluang kepada pelajar IPT untuk bertugas di MASUM ataupun KBS. Di sini bermaksud seperti ini, macam contoh pelajar dalam kalangan MPP atau wakil-wakil setiap IPT mungkin yang menunjukkan contoh yang baik, yang berkenaan dengan sukan atau macam mana kita tengok daripada syarat-syarat dia dan dipilih dan dihantar untuk bertugas di MASUM atau kementerian di bahagian sukan bagi pihak pelajar sendiri. So di situ pelajar, wakil pelajar tersebut boleh menyampaikan permasalahan dalam kalangan IPT. Last sekali, menyediakan ruang prospek kerjaya kepada atlet di IPT. Di sini adalah mengenai ruang potensi untuk kerjaya bagi atlet-atlet di IPT lah. Di sini kita tunjuk ada kelebihan kepada pelajar bukan sahaja kepada akademik tapi kepada sukan dan aktif dalam bidang sukan dan juga co-curriculum. Dan mungkin KBS boleh menyediakan platform besar bagi atlet untuk bekerja di bawah KBS sendiri. Jadi untuk yang terakhir dari segi infrastruktur, kami mencadangkan untuk mengambil berat
pihak KBS sendiri boleh mengambil berat mengenai fasiliti sukan di universiti mengikut standard keperluan sukan kebangsaan. Jadi di sini maksud mengambil berat ni mustahillah setiap APT tu untuk memohon kepada KBS sendiri untuk membaiki semua fasiliti yang rosak. Jadi mungkin kita jadikan satu universiti itu sebagai pusat fasiliti sukan di peringkat kebangsaan. Mungkin dari segi contoh UPM, kemahiran dia mungkin dalam sukan renang. So mungkin KBS boleh bantuan dana untuk UPM untuk bina fasiliti kolam renang sendiri yang standard dia standard kebangsaan. Jadi mungkin kat situ boleh kita laksanakan pertandingan-pertandingan peringkat kebangsaan juga. Begitu juga dengan universiti-universiti lain. Jadi mungkin itu saja visi dan cadangan daripada pihak UPM. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Rabiatul Adawiyah. Saya lihat pihak UPM telah mengumpulkan visi-visi yang bagus lah untuk bagi saya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Cik Rabiatul Adawiyah atas pembentangan visi daripada Universiti Putra Malaysia. Dan mungkin kita akan ada next untuk kita punya pembentangan. Mungkin kita boleh menjemput Cik Louisiana Catherine Bruce iaitu daripada Universiti Malaysia Sabah untuk berkongsi apa yang telah Universiti Malaysia Sabah telah kumpulkan antara aspirasi dan visi daripada pelajar UMS sendiri. Silakan Cik Catherine, silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada host kita pada hari ini, Encik Raimi. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Encik Raimi sekali lagi dan juga Encik Zul Zarif serta rakan-rakan panel sekalian dan hadiran sekalian yang menonton secara live di Facebook. Jadi tanpa membuang masa, saya akan share screen saya. Dapat nampak? Okey. Baik, tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan saya. Baiklah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, visi sukan UMS ini terbentuk melalui perbincangan dan kerjasama dari Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar, Persatuan Mahasiswa dan Jawatan Kuasa Kolej Kediaman di bawah Unit Ekskul Sukan dan Rekreasi dan juga telah melibatkan ketiga buah kampus UMS. Jadi, baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan dengan teras yang pertama, iaitu pembudayaan sukan. Pertama sekali, untuk merealisasikan teras ini, kami bercadang untuk memastikan setiap kelab sukan yang ada di universiti untuk mengadakan program kesukanan secara bergilir pada setiap bulan. Dengan ini, pelbagai aktiviti sukan dapat didedahkan kepada para pelajar dan secara tidak langsungnya, pelajar akan tertarik untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan yang dipromosikan. Pihak kami juga berpendapat bahawa pihak universiti perlulah bertanggung jawab dalam menyediakan fasiliti sukan yang lengkap dan juga sentiasa terbuka disertai juga dengan suasana yang sesuai untuk digunakan oleh para pelajar. Suasana yang selesa membuatkan pelajar lebih tertarik untuk meluangkan masa mereka dengan aktiviti sukan. Antara yang turut diutarakan adalah penyediaan kemudahan fasiliti kesukanan seperti jaring bola tampar, bola jaring dan juga lain-lain. Serta penyediaan gym di UMS Kampus Sandakan telah diutarakan oleh pihak UMS Kampus Sandakan bagi meningkatkan lagi variasi jenis sukan atau aktiviti riadah di kampus tersebut. Selain itu, amatlah penting untuk memastikan dan membenarkan penggunaan fasiliti sukan yang tersedia di kampus secara menyeluruh dengan menetapkan masa-masa operasi pusat sukan yang tetap agar pelajar dapat menikmati fasiliti yang tersedia. Pihak kami juga berpendapat bahawa teras ini mampu dicapai dengan mengubah persepsi
persepsi negatif masyarakat terhadap kesukanan, yang mana mereka beranggapan bahwa aktiviti sukan hanyalah aktiviti yang tidak menyeronokkan dan akan membuang masa mereka. Selain itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk menanam dan menyemarakkan semangat kesukanan dalam diri semua masyarakat tanpa mengira umur, di mana tiada had yang perlu dikenakan ke atas sesiapa yang berminat untuk bersukan. Sekiranya semangat kesukanan ini dapat dibudayakan dalam masyarakat Malaysia khususnya, pastinya negara kita akan dikenali dengan warga yang hebat dari segi strategik dalam perancangan. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, kesukanan ini mampu membawa banyak kebaikan terhadap kita dan ini dapat dikaitkan dengan teras kita yang kedua, iaitu kegemilangan sukan. Apabila seseorang itu terlibat dengan sukan, secara tidak langsungnya mereka dapat meningkatkan dan mengasah kemahiran insania mereka, di mana mereka akan terbawa dengan sikap disiplin yang mereka amalkan ketika mereka bermain dengan sesuatu sukan itu. Dan pada masa yang sama, mereka akan mempamerkan diri mereka yang berintegriti dan bertanggung jawab kepada masyarakat di samping menjadi peranan kepada masyarakat kita sendiri. Selain itu, sukan juga mampu menjadi satu medium atau tonggak utama bagi masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa ini untuk sentiasa bersatu padu. Hal ini dapat dilihat dari sesi Olimpik dan Paralimpik yang diadakan di Tokyo, di mana rakyat Malaysia bersatu dan bersama-sama memberikan sokongan kepada para atlet yang mewakili negara kita. Baiklah, kita beralih ke teras yang ketiga, yaitu pembangunan bakat, di mana pihak kami berpendapat bahwa teras ini mampu dilaksanakan dengan adanya pelaksanaan sukan secara hybrid. Maksud pelaksanaan secara hybrid adalah aktiviti sukan perlulah diadakan selaras dengan arus kemodernan pada zaman ini, di mana penggunaan media sosial dan e-games perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat semakin tertarik untuk terlibat dalam aktiviti sukan. Program seperti TikTok Challenge dipercayai mampu menarik minat pelajar untuk terlibat lagi dalam bidang sukan. Pihak dari UMS Kampus Sandakan juga telah mencadangkan untuk meningkatkan lagi pelaksanaan e-sukan di Kampus Sandakan agar dapat menarik minat pelajar untuk terlibat dalam bidang sukan. Kami juga percaya bahwa terdapat ramai lepasan pelajar SPM yang mempunyai rekod penglibatan dalam sukan. Namun, kelebihan mereka selalunya tidak dapat diteruskan di peringkat universiti sendiri kerana mereka tidak mendapat pendedahan yang banyak dalam kesukanan di universiti. Oleh itu, amatlah penting bagi pihak universiti untuk mengambil maklumat pelajar dalam penglibatan sukan semasa berada di sekolah menengah agar mereka boleh terus diserap untuk menjadi sebahagian dari pasukan atlet universiti. Bukan itu sahaja, pencarian bakat juga adalah salah satu alternatif yang boleh dijalankan agar bakat terpendam pelajar dapat dicungkil dan diasah lagi. Jika kita lihat teras keempat, yaitu hub sukan, Malaysia boleh mencapai teras ini dengan memperkasakan lagi kemahiran apa-apa sahaja bidang sukan sehingga boleh lahirnya atlet yang profesional. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan dapat dicapai dengan menggalakkan para pelajar universiti untuk terlibat secara aktif dalam bidang sukan. Pihak kami juga bercadang agar acara sukan seperti yang dinyatakan pada slide ini boleh dipromosikan dan diperkenalkan lagi dalam kalangan pelajar UMS. Hal ini dipercayai mampu meningkatkan penglibatan pelajar pada masa akan datang. Selain itu, atlet-atlet bertaraf dunia dapat dilatih dan dilahirkan dengan menggalakkan pelajar menyertai acara-acara sukan peringkat universiti dan kebangsaan. Ini boleh meluaskan lagi peluang mereka untuk terlibat dengan aktiviti sukan di peringkat yang jauh lebih tinggi. Fasiliti sukan di kampus juga perlu dinaik taraf agar dapat menarik perhatian dan menjadikan negara sebagai destinasi pilihan untuk menjalankan program kesukanan. Seterusnya ialah teras pemerkasaan industri sukan perlu dilaksanakan dengan penglibatan tenaga pengajar yang profesional dan berpengalaman dalam sukan tertentu. Dengan pengetahuan mereka yang mendalam mengenai sesuatu bidang sukan itu, pelajar dapat memperoleh banyak pengetahuan mengenai sukan itu dan secara perlahan-lahan mereka akan menjadi mahir dalam bidang tersebut. Dengan adanya tenaga pengajar yang profesional juga, pelajar juga akan lebih bermotivasi untuk terlibat dan belajar bermain dalam aktiviti sukan itu. Pihak kami juga bercadang
berjuang untuk mengadakan lebih banyak aktiviti sukan inter-university agar atlet dari pihak universiti berlainan mampu menjalin hubungan baik antara satu sama lain dan memudahkan sesama untuk berkongsi ilmu dari segi kesukanan. Universiti juga patut dijadikan platform di mana sukan dapat disemai dalam diri pelajar untuk melahirkan individu yang seimbang dan bertaraf dunia. Kecemerlangan sukan bertaraf antara bangsa juga perlu diterajui dalam melahirkan masyarakat yang mampu bersaing di peringkat tinggi. Program seperti Sports Club Open Day juga mampu memperkasakan lagi industri sukan apabila setiap sukan dapat dipromosikan dalam kalangan pelajar universiti. Baiklah, yang terakhir yaitu profesionalisme sukan, di mana sebuah organisasi kelab sukan yang merangkumi semua jenis sukan perlu ditubuhkan agar ia boleh berperanan sebagai pusat khas untuk pelaksanaan aktiviti sukan di universiti sendiri. Dan semua maklumat mengenai sukan tertentu boleh dirujuk di klub sukan ini dengan sistem yang strategik. Selain itu, permohonan pelaksanaan aktiviti sukan di peringkat universiti sepatutnya adalah tidak terhad dan perlu diproses pada kadar yang segera agar ia dapat dijalankan untuk pelajar. Hal ini adalah untuk memastikan aktiviti sukan yang bermanfaat dapat dijalankan dalam kalangan pelajar sendiri. Dan akhir sekali ialah nilai perpaduan dan kepribadian cemerlang juga dipercayai mampu dicapai melalui profesionalisme sukan, yaitu yang terakhir ini. Baiklah, demikianlah antara visi sukan UMS yang telah dicadangkan. Ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih atas penerangan yang ringkas daripada Cik Luziana Catherine Cruz. Ringkas tapi padat yang saya kira. Dan kami mengambil maklum dan terima kasih sekali lagi kepada wakil-wakil pelajar yang telah berkongsikan visi dan aspirasi bagi pihak UMS. Dan terima kasih banyak Cik Luziana. Sangat bersemangat Okey, sekarang kita dah ada dua yang universiti yang telah berkongsikan aspirasi dan visi daripada pelajar-pelajar sendiri yang ini adalah satu perkara yang memang kami di kementerian ingin mendengar, especially daripada young blood ataupun belia dan remaja ni, sebab kita ada lagi 10 tahun akan datang untuk menempuh visi Sukan Negara 2030. Okey, dengan tidak membuang masa, saya ingin menjemput Cik Nurul Afiqah binti Zulkifli daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka untuk membentangkan aspirasi, cadangan ataupun visi daripada pelajar-pelajar daripada UTM. Silakan Cik Afiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Encik Raimi selaku Wakil Sekretariat BSN, Encik Zul Zarif, dan yang saya kasihi rakan-rakan panel dan hadirin yang join kita punya libat urus pada hari ini di live Facebook. Okey, tanpa membuang masa, saya akan membentangkan aspirasi pelajar UTM bagi visi Sukan Negara 2030. Boleh nampak skrin tak? Okey, baiklah. Untuk aspirasi yang kita bawa pada hari ini, kita telah melakukan tinjauan dan mendapat maklum balas daripada wakil-wakil kelab-kelab sukan yang ada di UTM yang terdiri daripada 8 fakulti dan mereka telah berkongsi aspirasi dan cadangan mereka, namun beberapa penelitian telah kita lakukan dari pihak Pusat Sukan dan juga pihak Majlis Perwakilan Pelajar untuk kita bawa pada sesi libat urus hari ini. Okey, tanpa membuang masa, pertama kita adalah pembudayaan sukan, yang mana cadangan yang dibawa adalah pelaksanaan senaman pagi dan template regangan kebangsaan, yang mana seperti kita tahu negara-negara maju contohnya Jepun, mereka membudayakan senaman pagi yang
yang selaras di semua tempat. Jadi kita ingin bawakan cadangan ini untuk dilaksanakan di IPT, sama ada di UTM sendiri ataupun di negara menjelang 2030. Seterusnya penggunaan aplikasi, iaitu penggunaan aplikasi sukan, contohnya apps Strava yang ada dekat App Store ataupun Google Play Store. Okey, untuk menggalakkan penggunaan aplikasi sukan ni sebagai tracking sistem kendiri bagi setiap belia, terutamanya pelajar di IPT. Seterusnya siaraya kejohanan, yang mana kita ingin bawa siaraya kesukanan kejohanan tanpa mengira status popular sport. Contohnya yang kita sedia maklum, sukan-sukan popular hanya sering disiarkan di kaca-kaca TV, namun kejohanan yang jarang mendapat perhatian seperti memanah, golf ataupun sukan menembak jarang disiarkan dan mendapat perhatian rakyat. Jadi menjelang 2030 kita harapkan siaraya kejohanan seperti sukan-sukan tersebut dapat dibawalah. Seterusnya pertandingan berasaskan merit, iaitu seperti kita tahu kebiasaannya setiap pertandingan mereka hanya menetapkan seorang pemenang bagi kategori emas, perak dan gangsa. Namun menjelang 2030 kita harapkan pengiktirafan sukan ini dibuat berdasarkan kepada merit dan tidak meletakkan limitasi seorang pemenang sajalah. Contohnya untuk kategori emas kita letakkan range, kemudian pemenang itu terdiri daripada golongan yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pingat emas tersebut. Jadi benda ni dapat memotivasikan kepada belia, terutamanya pelajar, untuk menyertai aktiviti ataupun pertandingan yang dianjurkan. Seterusnya aspirasi untuk teras kegemilangan sukan. Okey, laluan khas atlet pelajar IPT bidang kritikal, iaitu cadangan yang dibawa adalah menyediakan laluan khas bagi atlet yang juga pelajar bidang kritikal seperti kejuruteraan, perubatan, teknologi dan sebagainya, bagi mereka berpeluang menyertai aktiviti kegemilangan sukan. Seterusnya penggunaan device pengesan analitik dan statistik untuk sukan di IPT. Okey, seringkali yang kita lihat penggunaan analitik dan statistik ni hanya digunakan pada kejohanan-kejohanan yang besar. Jadi menjelang 2030 kita harapkan teknologi pengesan analitik dan statistik ini dapat diadakan ataupun diberi prasarana kepada IPT bagi tujuan analisis data, strategi dan kemajuan atlet untuk sukan di IPT. Seterusnya pendedahan rekod dan pencapaian sukan kepada atlet IPT. Untuk menggalakkan thinking atlet dengan mendedahkan strategi rekod dan pencapaian sukan di peringkat tertinggi secara tak langsung, perkara ini akan membudayakan research dan development sukan. Seterusnya menyediakan platform sistem integrasi akses bagi fasiliti sukan seperti contohnya sistem perpustakaan, yang mana kita boleh meminjam atau fasiliti sukan tapi menggunakan sistem yang disediakan macam perpustakaan guna. Saya percaya semua universiti ada menggunakan sistem, namun kebanyakannya masih lagi menggunakan secara manual. Jadi saya bawakan cadangan untuk menyediakan platform sistem integrasi ni bagi menjelang 2030. Seterusnya pembangunan bakat, mengadakan kelas latihan tambahan sukan berfokus, terutamanya bagi sukan-sukan yang berpotensi. Seterusnya mencari dan melatih bakat dari usia muda, seperti mana yang kita sedia maklum, negara-negara maju, contohnya negara China, mereka melakukan pencarian bakat seawal usia 4 hingga 5 tahun dan terus menyokong dan melatih bakat-bakat tersebut dan memberikan latihan sewajarnya. Jadi menjelang 2030 ni diharapkan KBS dapat mempergiatkan usaha mencari dan melatih bakat dari usia muda dan seterusnya membantu sehingga pencapaian tertinggi. Seterusnya sistem pembangunan dan projek sukan yang konstruktif, yang mana cadangan yang dibawa adalah untuk mewujudkan sistem latihan dan pembangunan projek sukan yang konstruktif, melibatkan semua sukan dari segi jadual, program latihan yang tersusun dan berperingkat,
Di samping perkara ini dapat memupuk budaya profesionalism dan ilmu sains sukan terhadap atlet yang terlibat sekaligus membuka mata ramai pihak akan kualiti yang ada pada atlet-atlet di IPT. Seterusnya adalah hub sukan yang mana normalisasi e-sukan. Okey, seperti kita dapat tahu kebelakangan ini disebabkan pandemik, jadi e-sukan dapat kreativiti masyarakat lah membawa e-sukan ni sehingga ke peringkat kebangsaan dan sebagainya. Tapi e-sukan ni masih lagi kurang mendapat perhatian ataupun diterima oleh masyarakat. Jadi menjelang 2030 ni kita mengharapkan dapat mengetengahkan e-sport sejajar dengan sukan-sukan lain dan memberi peluang kepada belia ataupun atlet e-sport ni untuk mendapatkan latihan, coaching dan peluang untuk pergi ke pertandingan antarabangsa. Seterusnya, platform rehabilitasi dan pemulihan atlet di IPT. Saya tak pasti di IPT lain, tapi diharapkanlah cadangan ini dibawa oleh pelajar kita untuk menyediakan platform bagi atlet menjalani sesi rehabilitasi dan pemulihan agar dapat melindungi atlet sekaligus memperkasa hak sukan setaraf dengan hak-hak sukan di IPT antarabangsa lah, mengikut standard antarabangsa. Seterusnya, pemantauan berkala fasiliti sukan yang mana KBS boleh menjadi orang kata benchmark ataupun auditor bagi pemantauan berkala di fasiliti sukan yang ada. Seterusnya, kolaborasi industri sukan antarabangsa. Ini adalah mungkin kita boleh laksanakan sharing session dengan industri sukan di negara lain untuk berkongsi ilmu dalam bidang sains sukan. Seterusnya, pemerkasaan industri sukan. Kita mencadangkan untuk menggalakkan perniagaan berkaitan sukan dan menyediakan lebih banyak peluang kepada masyarakat, terutamanya belia, dalam menceburi bidang perniagaan berkaitan dengan sukan. Dan secara tak langsung perkara ini membuka pelaburan industri sukan, di mana kita sebenarnya mempunyai potensi fasiliti, tenaga dan coaching skill. Jadi perkara ini perlu digunapakai secara holistik sekaligus perkara ini dapat membantu ekonomi negara dalam sektor kesukanan. Seterusnya, penerapan sains dan teknologi bagi pemerkasaan industri sukan. Okey, menjelang 2030 kita percaya seperti mana dalam Canvas mengatakan bahawa sains dan teknologi adalah amat penting pada masa akan datang. Jadi penerapan sains dan teknologi dalam semua aspek sukan dari segi latihan, strategi, taktikal, alatan sukan dan sebagainya, contohnya sistem, amat penting. Jadi contohnya pelajar IT menyediakan sistem sukan dalam IPT ataupun di luar, menyediakan sistem sistem persijilan, sistem dalam anjuran sukan dan sebagainya. Seterusnya, profesionalism sukan. Cadangan yang dibawa adalah untuk melibatkan jurulatih, pegawai belia dan sukan dan sebagainya dalam pengetahuan aktiviti dan penganjuran sukan yang diadakan. Tidak terhad kepada mana-mana orang kata kepakaran yang ada. Seterusnya, etika, kesihatan dan keselamatan. Yang mana cadangan itu adalah memperkasa ilmu dan aktiviti berkaitan etika, kesihatan dan keselamatan bersukan kepada semua pihak yang terdiri daripada atlet, pegawai belia dan sebagainya, yang mana perkara ini dapat membentuk disiplin atlet dan belia kita untuk dibawa ke anjuran-anjuran yang besar, sekecil-kecil anjuran sehingga anjuran-anjuran yang besar, yang mana disiplin adalah amat penting dalam kesukanan lah. Okay, saya kira itu saja daripada pihak UTM. Itu saja. Terima kasih. Baik, Cik Afika, terima kasih di atas pembentangan dan daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Dan saya mendapat daripada so far kita daripada tiga universiti yang telah membentangkan, yang kami nampak ketiga-tiganya menekankan penggunaan aplikasi dan juga teknologi ataupun sains sukan dalam membentuk perjalanan kita ke Visi Sukan Negara 2030. Dan saya rasa tak sabar juga untuk dengar daripada lagi dua wakil universiti kita, iaitu yang seterusnya ialah Muhammad
Hanif bin Hashimi ya, iaitu wakil daripada Universiti Malaya. Dan mari kita dengar apa itu aspirasi dan visi ataupun cadangan daripada pelajar-pelajar daripada UM itu sendiri. Silakan Cik Muhammad Haki. Okey, terima kasih kepada host kita iaitu Encik Raimi. Yang dihormati Encik Raimi, Cik Zarif dan juga rakan-rakan daripada IPT sekalian. Okey. Saya share. Semua boleh nampak? Okey, untuk makluman semua, segala data visi ini ada dikumpul daripada Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya bagi Pusat Sukan, Sekretariat Pusat Sukan dan juga Persatuan Pusat Sukan dan Sains Asas Universiti Malaya. Okey, kita teruskan kepada visi kita yang pertama, iaitu pembudayaan sukan. Okey, yang pertama ialah mewujudkan sesi untuk setiap pelajar bersukan sama ada di waktu pagi ataupun petang. Okey, kita tahu sebagaimana pelajar universiti, kita semua busy dengan kelas kadang-kadang daripada waktu pagi sampai ke petang. So, cadangan kami di sini adalah wujudkan satu hari di mana pelajar dapat bersukan, di mana sesuai dengan target kita itu untuk membudayakan sukan bagi setiap pelajar. Okey, and then yang kedua ialah mengadakan sukan antara pelajar dan staf pada setiap minggu. Sebagai contoh, kita bolehkan mengadakan sukan seperti Liga Futsal. Dia tak semestinya antara pelajar dan staf, tapi juga kepada semua golongan. Yang ketiga ialah dengan memberikan merit khas kepada setiap pelajar yang aktif dalam sukan dan permainan. Okay, kita tahu setiap student ni dekat universiti, kalau kita nak mereka ni aktif dalam sukan, kita kena bagi something yang rewarding student itu sendiri. Sebagai contoh, merit, di mana merit adalah salah satu perkara ataupun something yang dikejar oleh student untuk meneruskan life di universiti lah. So dengan cara memberikan merit, kita insyaAllah dapat mampu menarik lebih ramai lagi pelajar di universiti untuk aktif di dalam sukan dan permainan. Okey, yang keempat ialah pihak KBS sendiri ataupun MSN bolehlah membantu ataupun memberikan dana kepada setiap universiti dalam membaik pulih fasiliti agar pelajar lebih bersemangat untuk bersukan. Okay, sebagaimana kita tahu, apa-apa sekalipun kalau kita nak start, kita memerlukan dana. Okay, and then kalau kita nak buat sesuatu, nak bagi berjaya, kita kena start daripada bawah, kerana daripada bawah lah kita akan dapat menuju ke kejayaan. And then poin yang terakhir bagi Bunda Sukan adalah menjalinkan hubungan antara KBS dan universiti dengan menganjurkan program mengenai sukan setiap bulan. Kita sebagaimana yang kita tahu, universiti dengan KBS dia tak banyak sangat program. Dia tak semestinya kita kena adakan sukan antara menganjurkan sukan, tapi kita juga boleh menganjurkan talk ataupun apa-apa saja mengenai sukan seperti psikologi, fisio dan sebagainya lah. Okay, and then seterusnya untuk kegemilangan sukan. Okay, bagi kegemilangan sukan adalah firstly, cadangan dari Universiti Malaya adalah untuk menganjurkan program Career Talk. Sebab kami di sini yakin bahawa ramai rakyat di luar sana ataupun ibu bapa yang tidak mengesyorkan anak-anak mereka untuk meneruskan pengajian di dalam bidang sukan. Ini disebabkan oleh, okey kita tengok, okey kalau masuk sukan, nak jadi apa nanti kan? Masuk sukan. Macam takkan nak ikut saja kan? Tapi sebenarnya kalau kita menyertai sukan, kita akan dapat kejayaan yang banyak, yang lebih banyak cabangnya seperti psikologi, fisiologi, coaching, doktor, lecturer dan sebagainya. Okay, dan poin kedua adalah setiap pensyarah sukan haruslah diberikan tugas untuk memantau setiap sukan dan atlet di universiti. Sebagai contoh di Universiti Malaya sendiri, kami mempunyai ramai pensyarah di bahagian sukan yang juga mempunyai portfolio sukan dan juga pensyarah yang berjaya. And then that's why pada pendapat kami, pensyarah seharusnya turut diterapkan untuk membantu memantau setiap atlet dan juga menggunakan kemahiran mereka di dalam bidang sains untuk menaikkan lagi kegemilangan sukan itu. Dan yang terakhir untuk kegemilangan sukan adalah mengetengahkan sukan floorball. Okey,
untuk pengetahuan semua, Universiti Malaya adalah yang pertama yang start dulu untuk sukan floorball ni, iaitu pada tahun 2002, di mana sukan floorball bermula di Universiti Malaya, di mana pada ketika itu adalah hanya 5 pemain untuk floorball, tapi sampai sekarang 2021 hanya 1,501 atlet yang bermain floorball. So bagi kami di sini adalah satu kerugian kerana sukan floorball juga mampu melakar nama di persada antarabangsa. Dan untuk makluman, Universiti Malaya juga mempunyai lecturer pensyarah yang bermain floorball wakil Malaysia dan juga atlet-atlet Malaysia untuk floorball. So apa yang ingin disampaikan di sini ialah pihak KBS bolehlah membantu dalam mengetengahkan sukan-sukan floorball dan juga sukan-sukan lain yang ingin dinaikkan namanya. Okey, yang ketiga adalah untuk pembangunan bakat. Okay, yang pertama adalah KBS perlu menjalinkan hubungan dengan universiti dan follow up atlet daripada universiti. Okey, kita tahu yang KBS ni dia akan follow up ataupun dia mempunyai data atlet-atlet yang mewakili negeri, yang mewakili Malaysia. Tetapi pada cadangan kami ialah pihak KBS juga perlu follow up pada atlet-atlet yang biasa ni, sebab kita tahu banyak lagi bakat-bakat yang macam cakap tersisa, yang tersisih daripada pantauan pihak atas salah. And then yang seterusnya adalah sport profiling. Okay, kita tahu sport profiling ni adalah satu-satunya perkara yang perlu dilakukan bagi tahap pertama. Sebab manusia semua dilahirkan dengan ciri-ciri yang berbeza. Maksud saya ialah muscle type yang berbeza. Sebagai contoh, dia ada 2 jenis, iaitu muscle yang more to endurance and muscle yang more to sprinting. So bila kita lakukan sport profiling ni, kita akan tahu atlet tu ataupun setiap individu punya kelebihan, dan kita akan teruskan setiap individu punya kelebihan kepada sukan-sukan yang menunjukkan ke arah kelebihan masing-masing lah. Okay, and then yang ketiga ialah menghapuskan budaya pilih kasih di universiti dan juga di peringkat-peringkat lain. Kita tahu sebenarnya yang banyak masalah berlaku di mana bakat-bakat yang orang cakap sebenarnya lagi power daripada yang wakil Malaysia, wakil negeri, tapi tak dapat disebabkan orang cakap budaya pilih kasih. Pada coach, kalau nampak dia ni, okey, dia ni adalah atlet yang pengalaman, dia pernah main, so pilih dia. Padahal sebenarnya yang bawah-bawah tu, yang kat tepi tu banyak lagi yang perform dan ramai lagi yang boleh mewakili dan insya-Allah kata boleh berjaya. So kita kena ambil tekankan kat situ lah. Dan untuk yang keempat adalah hub sukan. Okay, firstly, cadangan kami adalah untuk jadikan universiti sebagai hub sukan bagi sukan-sukan tertentu, seperti mana yang dicakapkan oleh saudari Rabiatul Adawiyah tadi. Jadikan universiti sebagai hub sukan, sebagai contoh UPM jadikan sebagai rugby. And then UiTM bola, UM contoh sukan-sukan lain. So itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua adalah jadikan universiti sebagai hub kepada e-sport. Okay, kita tahu yang YB Syed Saddiq pernah berkata pada tahun 2018 bahawa dia akan jadikan Malaysia sebagai hub untuk e-sport, bukan sahaja di Asia, tapi ingin menjadikan sebagai di dunia. So kita pun tahu hub e-sport ni semakin lama makin berkembang, dan atlet-atlet pun ramai juga daripada IPT. Sebagai contoh daripada Universiti Malaya sendiri punya atlet yang bermain Mobile Legends, iaitu daripada Geek Fan, dan juga begitulah dengan universiti-universiti lain. Dan yang seterusnya adalah untuk pemerkasaan industri sukan. Okay, firstly is kami bercadang untuk menggunakan universiti sebagai venue bagi acara sukan, terutama sukan-sukan yang besar seperti SUKMA. Okay, ini adalah disebabkan, okay, bila venue universiti digunakan, so orang cakap ekonomi pun akan bertambah, di mana ekonomi bagi universiti, di mana event-event tu pihak penganjur, pihak SUKMA ni dia akan sewakan padang, sewakan fasiliti. So dekat situ kita dapat menaikkan ekonomi lah. And then yang seterusnya adalah wajibkan pelajar di universiti untuk meraih sijil-sijil yang penting. Sebagai contoh sport massage, first aid and CPR, di mana semua tu memerlukan sijil. Di mana kalau kita beli sijil tu, cakap orang akan carilah, dan kita insya-Allah akan senang dapat kerja macam tu.
And then adalah menerapkan lebih lagi subjek kesukanan kepada pelajar sukan. Kita tahu yang sukan ni dia bukan sahaja kepada sukan ataupun bermain, tapi dia juga boleh dikembangkan kepada industri dan juga meningkatkan ekonomi seperti kata Encik Zul tadi, di mana Malaysia juga telah mencapai 1 bilion keuntungan untuk industri. So cadangan kami adalah kalau kita menerapkan lebih lagi subjek-subjek keusahawanan kepada setiap pelajar sukan ataupun pelajar-pelajar lain, objektif kita tu akan mudah tercapai lah. Dan untuk yang terakhir sekali adalah profesionalisme sukan. Iaitu terbagi pada 4, iaitu bagi segi penilaian, di mana sukan perlu dinilai dari segi prestasi dan bakat, bukannya melalui saluran istimewa, di mana setiap pelajar perlu untuk menghadiri sesi kelayakan. Ini sama juga poin seperti yang cakap pilih kasih tadi. So daripada situ kita nampak kalau sistem kita pilih orang yang betul, atlet yang betul, so kita akan dapat lagi ramai pelapis untuk mewakili Malaysia. And then yang kedua ialah bersikap prihatin. So pihak KBS bagi cadangan kami perlu mengenal pasti atlet-atlet yang berada di golongan B40. Kita sebenarnya Malaysia ramai atlet yang boleh bermain, yang mempunyai banyak bakat, bukan sahaja di sukan-sukan yang menggunakan fizikal, tapi juga yang sukan-sukan seperti e-sport, tetapi tak ramai yang mampu meneruskan disebabkan kurangnya pemantauan ataupun dana daripada pihak-pihak atasan itu sendiri. Okey, dan seterusnya ialah dari segi insentif, di mana cadangan kami di Universiti Melayu adalah untuk menaikkan allowance untuk pelajar yang bertanding mewakili universiti. Okey, kita tahu allowance kadang tak dapat banyak mana pun, which is tak kena dengan kita punya kos sekarang yang makin tinggi. So cadangannya ialah allowance tu kita naikkan tetapi kita bahagikan kepada 2, iaitu allowance untuk secara diri, which makan, minum and sebagainya, dan juga kepada allowance kepada alatan ataupun bahan-bahan sukan. So dari segi itu kita dapat membantu atlet-atlet lah yang bakal mewakili Malaysia ni. And then last but not least is which is kita sepatutnya bebas daripada politik. Maksudnya tiada campur tangan politik serta ahli yang tiada kena mengenal dengan sukan. Okey, pendapat kami di Universiti Melayu adalah, sebagai contoh, pendapat kami adalah untuk serap pelajar-pelajar daripada universiti yang mempunyai background sukan seperti sport management, sport science, sport coaching untuk masuk ke dalam industri sukan, iaitu untuk masuk ke dalam KBS, MSN, ISN dan sebagainya, di mana disebabkan atlet ini mempunyai ilmu yang bercakap memang spesifik study untuk sukan. So dekat sini perlunya untuk kita pilih orang-orang yang kena mengenal dengan sukan untuk handle dengan sukan. Sebagai contoh kita tengok dekat Paralimpik baru ni yang Ziad, kenapa yang pingat emas jadi tarik walaupun dia dah buat world record kan. So kita tahu kat sini salah siapa? Salah Ziad ke salah penganjur? Tapi sebenarnya itu bukan salah penganjur ataupun salah Ziad, dia adalah salah manajemen sukan itu sendiri. Di mana pihak manajemen tidak melakukan yang terbaik untuk memastikan Ziad tu masuk forum secara awal. So itu sahaja daripada pihak Universiti Malaya. Sekian, terima kasih. Baik, Encik Muhammad Haki, terima kasih di atas perkongsian daripada pelajar-pelajar Universiti Malaya, dan kami mengambil maklum tentang perkara-perkara yang telah dibentangkan tadi, dan kita sudah sampai ke pembentangan yang terakhir, iaitu daripada Wakil Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu Encik Idin Nur Ikmal, merupakan wakil pelajar di bahagian Exco Sukan untuk UPSI, untuk membentangkan dan berkongsi apa yang telah what we call gathered daripada pelajar-pelajar di UPSI sendiri. Silakan Encik Idin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada
Aiden. Hello. Tadi ada putus-putus sikit. Boleh try cakap lagi sekali? Okey, hai, Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Yap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada saudara moderator Encik Rahimi kerana membenarkan saya untuk melakukan pembentangan pada petang ini. Okey, ini adalah beberapa visi dan aspirasi daripada untuk visi Sukan Negara 2030 daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi saya akan beri sedikitlah penerangan, iaitu perkembangan sukan di UPSI telah mencapai teras kelima daripada 6 teras yang digariskan dalam kanvas BSN 2030. UPSI juga mempunyai ramai tokoh sukan yang bertaraf tinggi, sebagai contoh Dr. Monredi Sutsi, atlet Olimpik untuk memanah. Juga Dr. Nel Fianti, juga yang pernah mewakili Malaysia ke SEA Games dan juga Commonwealth. Dan yang seterusnya mempunyai sport city sendiri dan pelaksanaan sukan yang lengkap. Dan akhir sekali menghidupkan profesionalisme sukan. First sekali kita akan pergilah kepada pembudayaan sukan. Untuk yang pertama adalah penglibatan mahasiswa-siswi dalam sukan air. Sebagai kita tahu, sukan air ni apa? Sukan air itu seperti kayak, rowing, dragon boat dan juga polo serta slalom air. Itu yang saya akan fokuskanlah pada hari ini. Untuk seperti yang kita tahu, stronghold untuk sukan air ni adalah di Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Juga di Terengganu dan Johor. Kebanyakan negeri tidak mempunyai fasiliti dan juga tempat untuk penglibatan dalam sukan air ini. Jadi mungkin jika KBS boleh mengambil inisiatif ini, visi ini, mungkin boleh menjadikan setiap negeri mempunyai fasiliti untuk sukan air. Sebagai contohnya sukan seperti kayak. Mungkin mereka tahu iaitu kayak adalah untuk rekreasi dan sebagainya, tapi tidak popular di Malaysia untuk sukan kayak sprint, juga rowing yang untuk sprint, juga dragon boat. Mereka juga tidak tahu tentang polo, kayak polo, canoe polo, juga tidak tahu tentang slalom, iaitu down river slalom dan juga backwater slalom. Jadi mungkin selepas saya mentang ini, mungkin KBS boleh mengambillah sedikit daripada apa yang saya terangkan. Next, volunteerism sukan. Seperti kita tahu, volunteerism sukan di Malaysia ni tidaklah adalah popular, tapi tidaklah ramai yang mengikutinya. So macam contoh, tidak sahaja mahasiswa-mahasiswa ini melakukan volunteerism dalam sukan di Masum ataupun Sukip, tapi boleh juga di sukan-sukan luar seperti Olimpik, di SEA Games atau Commonwealth, juga boleh menghantar wakil daripada Malaysia untuk menjadi volunteer, iaitu membudayakan sukarelawan dalam sukan, tidak kira peringkat atau jenis sukan yang dipertandingkan. Next, untuk pembudayaan sukan. Membudayakan rekreasi dan aktiviti luar, menjadikan rekreasi dalam masyarakat setempat dan sekaligus meningkatkan kemudahan rekreasi luar. Di sini saya nak menekankan iaitu rekreasi ini bukannya tidak sahaja rekreasi iaitu sukan petang ataupun sukan sahaja untuk keseronokan, tetapi rekreasi ini juga pada sukan lasak rekreasi seperti white water rafting, down river slalom dan sebagainya. Mungkin di sini boleh kita lihat sukan-sukan seperti ini, rekreasi yang seperti ini yang bersifat lasak ini tidak popular, tidak terlalu popular di Malaysia. Ada komuniti tapi tidak ramai. Jadi mungkin selepas ini mungkin kita boleh memperbanyak lagi komuniti ini dan juga sekaligus menjadikan Malaysia ni satu tempat yang mempunyai sukan-sukan lasak rekreasi ni, bukan sahaja seperti rock climbing, navigator dalam hutan, semua itu. Itu saja untuk pembudayaan sukan. Seterusnya saya teruskan dengan pembangunan bakat. First sekali, kesinambungan bakat atlet dalam pendidikan, profiling ataupun laluan khas bagi atlet daripada sekolah untuk masuk ke IPT ataupun sambung belajar. Memberi peluang kepada atlet yang tamat persekolahan tempat untuk menyambung pendidikan dan meneruskan kejayaan sebagai atlet. Kebanyakan atlet-atlet yang berada daripada sekolah sukan ataupun sekolah-sekolah biasa, kebanyakannya tidak dapat menyambung ke alam IPT. Jadi mereka tidak dapat untuk meneruskan bakat-bakat mereka ataupun talent yang sedia ada, dan mereka hanya terhenti di peringkat sekolah. Dan oleh itu, kesinambungan bakat atlet pendidikan ni adalah penting untuk memperbanyak lagi pool sukan kita dan juga pool atlet yang bertaraf tinggi di Malaysia. Next, kerjasama antara IPT dan agensi sukan antarabangsa menjadikan UPSI
tempat latihan bagi sukan prestasi tinggi seperti kerjasama UPSI dan Asia Rugby. Okay, untuk pemberitahuan, UPSI telah pun akan bekerjasama dengan Asia Rugby untuk menjadikan UPSI sebagai pusat latihan rugby, juga pusat pembangunan untuk get into rugby. So mungkin dari situ kita boleh selaraskan semua IPT mempunyai setiap agensi sukan bagi setiap IPT, di mana contoh seperti UPM juga boleh Asia Rugby atau UITM untuk Asia Athletics. Kita boleh terapkan setiap agensi ini untuk dibawa dan melatih menjadikan pusat sukan yang tertentu. Okey, itu saja. Dan next, untuk kegemilangan sukan, meningkatkan kadar atlet berprestasi tinggi. Okey, ini hanyalah secara general. Melatih lebih ramai atlet berprestasi tinggi keluaran UPSI. So, kita bukan sahaja mencari talent daripada atlet yang sedia ada. Kita juga memerlukan atlet yang mungkin mereka baru nak berkecimpung dalam aktiviti sukan high level. Jadi mungkin bakat mereka tidak terselah di sekolah. Bakat mereka akan terselah di IPT. So mungkin melatih lebih ramai atlet dapat meningkatkan kadar atlet bagi setiap UPSI daripada segi menampung kekurangan atlet di setiap sukan yang tertentu. Okay, next, menjadikan UPSI atlet berprestasi tinggi. Okay, mengumpul atlet kebangsaan dan semuanya untuk menjadikan UPSI sebagai powerhouse dalam sukan bidang IPT. Ini adalah daripada pusat sukan sendirilah. Mungkin kami tidak akan tumpu dalam satu sukan, tapi kami juga akan memberi kuota-kuota untuk setiap sukan dan hanya memberikan limit lah untuk yang berprestasi yang mewakili Malaysia ataupun kebangsaan ataupun negeri ataupun SUKMA mungkin yang akan masuk ke UPSI. Okay. Seterusnya untuk hub sukan. Menaik taraf fasiliti sukan sedia ada, meningkatkan kecekapan dalam penggunaan fasiliti dan kemudahan sedia ada. Okey, di sini saya ingin menekankan untuk sebagai contoh menaik taraf fasiliti ini bukannya seperti melakukan pemulihbaikan di court ataupun mengecat semula, tapi kita mungkin boleh mengintegrasikan fasiliti-fasiliti ini dengan teknologi-teknologi yang sedia ada. Seperti Jepun, kita boleh lihat pasukan bola tampar mereka. Pasukan bola tampar mereka mempunyai fasiliti yang cukup lengkap sehingga teknologi untuk bermain bola tampar untuk berlatih dalam spike. Mereka berlatih dalam spike, mereka ada robot untuk blok. Jadi kiranya untuk mereka spike bola itu ada robot yang akan blok dan robot tu boleh motion sense. Dia boleh sense atlet-atlet di mana dan akan melakukan blocking. Itulah salah satu daripada contoh yang kita jadikan untuk menaik taraf teknologi dan menaik taraf fasiliti sukan sedia ada. Okey, dan seterusnya menambah fasiliti sukan baharu, memperbanyak fasiliti sukan-sukan tumpuan untuk kegunaan atlet baharu dan sedia ada. Menambah fasiliti sukan baharu seperti contoh yang saya bawakan tadi daripada sukan air. Sukan air ni bukanlah sukan yang baru seperti kayak spin semua tu, ianya sukan yang lama tetapi tidak diketahui ramai dan juga fasilitinya tidak banyak di Malaysia. Dan seperti di UPSI sendiri, alhamdulillah ada fasiliti untuk sukan air dan juga tasik serta kemudahan-kemudahan lah yang diberikan oleh pihak UPSI. Jadi di sini menambah fasiliti ini adalah penting untuk memperbanyak lagi atlet-atlet di Malaysia dan juga bukan sahaja atlet ataupun mereka yang ingin bercimpung dalam sukan sebagai aktiviti riadah, rekreasi ataupun menjaga kesihatan. Okey, next ialah penggunaan fasiliti kepada masyarakat. Okey, daripada UPSI sendiri akan menjadikan UPSI sebagai pusat tumpuan kegiatan sukan masyarakat setempat dan juga kebangsaan. Dari sini kita boleh meletakkan satu taraf ataupun KPI di mana setiap universiti daripada segi masyarakat iaitu menyumbang kepada masyarakat, masyarakat juga menyumbang kepada tempat mereka yang masing-masing. Sebagai contoh, mereka menceburi sukan baharu apabila mengetahui ada fasiliti sukan yang baharu di universiti yang terdekat dengan mereka. Sebagai contoh, UPSI sekarang sudah pun ada bowling, masih dalam penyiapan untuk bowling dan juga beberapa fasiliti-fasiliti. Dan mungkin dari situ juga kita boleh melahirkan atlet-atlet ini tidak kira umur lah. Mungkin bertingkatan daripada usia yang muda ataupun mereka yang sudah lanjut usia ataupun baru nak bercimpung. Okay, next. Okay, untuk pemerkasaan industri sukan.
memperkasa industri rekreasi di Malaysia. Seperti yang saya kata tadi, dalam pembudayaan sukan, kita perlu membudayakan sukan-sukan rekreasi ini seperti sukan whitewater rafting, sukan-sukan lasak, wall climbing dan juga beberapa sukan. Mungkin kita tidak tahu tapi sukan-sukan ini ada kejohanan-kejohanan mereka di peringkat antarabangsa seperti slalom, wall climbing, spring climbing. Banyak lagi yang boleh saya sebutkan, tapi memperkasa industri rekreasi di Malaysia ni membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan mempertingkat fasiliti rekreasi sedia ada. Mungkin setiap negeri itu ada fasilitinya tapi tidak hanya tertumpu kepada satu rekreasi yang boleh dilakukan saja di tempat itu. Sebagai contoh, tidak semua tempat mempunyai fasiliti rekreasi untuk sukan air. Jadi di situ kita boleh mempertambah dan mempertingkatlah. Dan dari situ juga kita boleh memberikan peluang pekerjaan pada masyarakat ataupun orang-orang sekitar fasiliti itu untuk menjana pendapatan untuk menyara hidup mereka. Dan yang kedua, meningkatkan pendapatan IPT daripada sektor sukan. Menjana pendapatan daripada penggunaan fasiliti sedia ada dan sekaligus mempertingkatkan prasarana sedia ada. Ini berbalik pada yang sebelum ini, iaitu penggunaan fasiliti kepada masyarakat setempat. Jadi dengan meningkatkan pendapatan IPT pada sektor sukan, IPT di Malaysia boleh seperti contoh mempunyai kolam renang atau mempunyai gym atau mempunyai padang. So mungkin kita boleh mempertingkatkan ekonomi IPT ini daripada penggunaan daripada orang-orang luar, masyarakat, agensi sukan dan juga beberapa agensi daripada luar negara. Contoh seperti Asia Rugby tadi. Jadi dari situ kita boleh meningkatkan pendapatan setiap IPT dalam penjanaan wang bagi setiap dalam sukan dari sektor sukan. Okey, untuk profesionalism sukan, industri sukan, profesionalism sukan. Yang pertama, melahirkan atlet berkejaya sebagai untuk yang okey, seperti kita tahu, melahirkan atlet berjaya mempertingkatkan kadar kejayaan atlet dalam industri. Kita tahu bahawa atlet ini di Malaysia buat masa sekarang tidak boleh dilakukan sebagai full-time job. Jadi kebanyakan atlet-atlet di Malaysia hanyalah part-time job, part-time atlet. Jadi hanya sedikit saja yang menjadi full-time atlet yang meneruskan latihan di MSN ataupun Majlis Sukan Negeri masing-masing. Jadi dengan melahirkan atlet yang berjaya dari segi mungkin mengambil sijil bronze medal. Bronze medal itu sijil menyelamat air. Jadi mungkin atlet-atlet dari sukan air atau berenang boleh mengambil dari segi mengambil bronze medal ataupun mereka mungkin dah pun mempunyai, tapi untuk mereka meneruskan kehidupan, kiranya meningkatkan kadar kejayaan atlet dalam industri. Mereka juga boleh mengambil sports massage, chiropractor dan juga coaching license. So mereka boleh membantu dalam membina komuniti sukan di setiap masyarakat, di setiap pelosok negeri di Malaysia. Okey. Next. Meningkatkan tokoh dan pendidik berlatar belakang atlet. Okey, untuk ini memperbanyak tokoh sukan dan pendidik. Maaf saya gangguan. Okey. Memperbanyak tokoh sukan dan pendidik yang berlatar belakangkan atlet bertaraf tinggi. Okey, untuk ini sebagai contohnya saya ambil daripada UPSI sendiri. Vice Chancellor kami yang bahagia Profesor Madya Profesor Datuk Dr. Mahmi bin Mataf yang merupakan alumni daripada Fakulti Sains Sukan UPSI yang meneruskan dan terus berbakti pada UPSI. Dia juga merupakan atlet kenu kebangsaan dan juga mempunyai banyak penglibatan di luar negara dari segi sukan, rekreasi dan juga keselamatan air di luar negara dan juga di Malaysia. Dia juga menubuhkan dia juga merupakan salah satu daripada atlet kenu yang mendapat datuk di Malaysia, mendapat taraf datuk di Malaysia. Jadi dari segi memperbanyakkan tokoh sukan dan pendidik yang berlatar belakang atlet ini, kita dapat menjadikan Malaysia sebagai satu sporting nation bukan sahaja daripada segi sukan, tapi juga daripada segi pendidikan, kejayaan dan juga sejarah-sejarah pencapaian yang sangat membanggakan.
Di situ je kita dapat menjadikan Malaysia satu negara yang boleh dicontohi oleh negara-negara lain dengan mempunyai pelbagai tokoh dari pelbagai sukan, dan setiap sukan mungkin mempunyai tokoh-tokoh mereka yang tersendiri. Okey, itu sahaja daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya Idris Muhammad Kamarudin, wakil MPP biasa. Okey, terima kasih kepada Encik Idin Nur Ikmal. Untuk pengetahuan Encik Idin, kita pernah ada satu town hall bersama Naib Chancellor UPSI tempoh hari, saya rasa bulan lepas kalau saya tak salah, dengan Profesor Amin Maktaf. Kalau saya tak silap, tajuk Varsity kalau saya tak silap. So, baiklah. So, terima kasih kepada kesemua kelima-lima universiti yang sudi hadir dan juga berkongsi aspirasi dan bekerja sama dalam mendapatkan feedback ataupun cadangan daripada pelajar-pelajar di universiti masing-masing. Kami daripada sekretariat sangat berbesar hati untuk host you all semua pada hari ini. Dan fortunately kita hanya ada satu soalan daripada attendee. Sebelum kita habis ni, mungkin lagi dalam, kita ambil lagi 10 minit ke untuk kita membuat pengulungan dan menamatkan sesi. Kita ada satu soalan yang ditanya oleh anonymous attendee. Apakah pandangan pelajar universiti tentang masa depan sukan berbanding dengan akademik? So dekat sini mungkin seorang wakil boleh jawab. Saya pilih yang mana yang dekat skrin ni. Mungkin kita nak panggil Catherine untuk jawab soalan tu tadi. I think Catherine is frozen. Dia dah tak bergerak dah. Boleh ke ulang soalan? Soalan okey. Soalan, apakah pandangan pelajar universiti tentang masa depan sukan berbanding akademik? Boleh saya menjawab? Boleh, sila Encik Aki. Dia memandangkan Catherine dah frozen dah tu. Jadi Elsa tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada pandangan saya, wakil merupakan pelajar IPT juga, masa depan sukan berbanding dengan akademik ni, bagi saya ialah sukan ni dia macam kita tak sampai satu tahap yang di mana sukan kita boleh betul-betul berjaya. Sebab kita pun perlu improve daripada bawah balik, which is kita kena start daripada bawah, di mana kita kena tekankan juga bidang sukan seperti mana yang dikatakan oleh Encik Zul, iaitu dengan sebagai contoh, kalau kita nak adakan atlet, kita nak jadikan anak-anak kita sebagai atlet bersepak, kita tekankan daripada muda. Tapi semua benda tu kita tak ada dekat Malaysia ni. So pada pandangan saya, perbezaan masa depan sukan dengan akademik ni, nampak akademik hanya lebih diberi fokus berbandingkan dengan sukan. Okay, so itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Boleh saya tambah? Jadi, ya, siapa tu? Afika. Boleh saya tambah sikit? Afika, yes. Silakan Afika. Pada saya, sukan dan akademik ni berkait rapat lah. Di mana bila kita boleh applykan knowledge kita dalam akademik, dalam sukan. Jadi bila kita apply the knowledge, sukan kita ni akan jadi lebih orang kata maju, bukan terhad dekat takut yang lama. Macam tu. Baik, faham. Jadi tak semestinya kalau kita banyak menceburi bidang sukan tu dia boleh compromise kita punya academical punya result lah basically. Kalau kita gabungkan dia, sebenarnya
kita boleh pergi lebih jauh lah dari segi kalau kita main apa sukan pun pengetahuan jelas sangat penting. Itulah apa yang Cik Afiqah tanyakan tadi. Okey, dan yang keduanya, bagaimana pelajar boleh membahagikan masa antara belajar dan bersukan dalam keadaan berpandemik seperti sekarang ni, dengan online kelasnya, lepas tu you nak pergi nak pergi sport lagi. So mungkin anyone boleh jawab? Catherine ke? Dia dah ada balik dah ni? Maaf tadi saya lost connection. Okay, jadi pada pendapat saya, macam mana cara kita untuk macam mana ni kasih seimbang kita punya harian dengan sukan macam tu, tambah lagi dengan online class kita ialah dengan menyediakan sebuah jadual, like schedule yang harian kita. Macam kita setkan pada pagi memang sudah set jam 8 sampai jam 9 kita kelas, jam 9 sampai jam 10 kelas, and then kita set jam 12 sampai jam 2 kita rehat, and then kita mesti fixkan satu masa. Contohnya kalau saya prefer gitu jam 4 gitu start bersukan, and then mungkin sampai jam 6 gitulah. Jadi kita sendiri juga perlu disiplinkan diri kita untuk sentiasa follow up dengan jadual kita. Macam itulah, itu pendapat saya. Thank you. Terima kasih Catherine. Okey, last kali soalan yang terakhir. Ini hanya untuk pengetahuan kita semua di sini tentang penerimaan pelajar dalam aktiviti sukan di universiti. Macam kalau dulu saya masa di universiti, sukan ni as a secondary punya benda. It's a main-main lah basically. Even kita tengok parents pun cakap kalau kita banyak main tu, dia kata kita banyak main dan belajar. Jadi macam mana keadaan penerimaan pelajar dalam aktiviti sukan dekat universiti dalam waktu sekarang, macam mana tu? So mungkin anyone, saya nak tahu juga daripada UPM ni. Okay, saya jawab ya. Okay. Jadi kalau di UPM, penerimaan tentang sukan ni memang sangat mendapat sambutan daripada student UPM. Okay, sebagai contoh sekarang ni kami ada menganjurkan Putra Esport Day, di mana kita ada pertandingan seperti Active Arcade. Kalau anda semua tahu, Active Arcade yang ada dalam apps tu, Active Arcade, and then ada PUBG, ML dan juga chess, baru ni chess. Dan kita baru dapat tahu bahawa kita ada ramai player chess dekat UPM kerana baru beberapa hari buka penyertaan, sudah 100 lebih penyertaan. Jadi itu macam discovery barulah bagi kami bahawa chess ni memang mendapat sambutan daripada para pelajar. Jadi sebabkan sekarang ni fizikal kita tak dapat nak buat, jadi mostly kita memang fokuskan on e-sport, tapi bukan sahaja PUBG, ML dan sebagainya, tetapi contohnya sebagai chess dan Active Arcade dan macam itulah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Fatin. Jadi saya soalan pun dah habis. Jadi sekarang ni kita sudah hampir sampai ke penghujung sesi libat urus kita bersama pelajar institusi pengajian tinggi. Dan untuk penggulungan, saya minta Encik Zul untuk membuat penggulungan sebelum kita tamatkan sesi ni. Boleh, terima kasih Encik Remy. So, saya ambil masa hanya 5 minit untuk summarize apa yang saya dapat tadi. Cuma ada satu tambahan Encik Remy, boleh tak saya nak tanya satu soalan last kepada diorang ni? Silakan Encik Zul. Okey, soalan tu lepas penggulungan saya akan bagi ruang pada diorang jawab lah. Okey? Baik. So, saya gulung dulu 5 minit. So selepas ni 1 minit seorang jawab soalan saya lah. Kalau boleh Okey, saya bagi soalan dulu so korang sempat prepare lah. Okey, soalan saya simple je. Kalau diberi peluang satu benda je yang korang nak KBS buat, tak kira lah dalam masa 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun, apa? Maknanya ini jangan fikir untuk universiti saja. This is the whole fokus kita lebih besar lah untuk country lah, untuk nation. Bukan untuk PTA saja.
Okey. Ulang balik soalan, apakah satu inisiatif atau satu action yang anda nak KBS buat untuk bantu sukan negara as a whole? So lepas ni korang minta kalau boleh bagi pandangan. Okay, sementara tu saya rumuskan dulu apa yang saya dapatlah tadi dalam presentation sahabat-sahabat kita semua. Yang antara yang saya lihat yang bagus juga cadangan-cadangan yang aspirasi yang dilantarkan antaranya daripada UPM tadi ialah untuk menjadi pusat rujukan katanya. Contohnya sebagai pusat rujukan dari aspek research and development. Okay, saya cukup setuju bahawa kita dah mula perlu gunakan atau maximize capacity of our university untuk membantu dalam sport development lah. Okey, yang kedua dia daripada UPM juga tadi dia cadangkan untuk mobilize IPT student untuk involvekan diorang dalam aktiviti atau event-event KBS ataupun bagi ruang dalam management of KBS lah, macam latihan sangkutan atau sebagainya lah. Okay, itu pun satu cadangan yang baik. Even sebelum ni pun kalau saudara-saudari ada, kita masa SEA Games dulu kita ada mobilisekan WOW volunteer tu kan. So the WOW volunteer is actually is good thing lah untuk volunteers, which is yang lah kebanyakan volunteer pun masa tu ialah golongan belia. Atau adalah golongan yang bukan belia tapi percentage-nya kurang lah. So dengan adanya keterlibatan WOW volunteer tu, diorang ni secara tidak langsung tahu macam mana konsep pelaksanaan sukan di peringkat antarabangsa kan. Walaupun jadi volunteer, dia akan nampak macam mana kaedahnya, penganjurannya, macam mana atletnya kan. Kita boleh nampak atlet tu fisiologi dia dari segi mentality diorang macam mana. Itu membantu memberi pengalaman berguna kepada rakan-rakan belia di luar sana lah. Okey, yang daripada UMS tadi, satunya perkara yang kita perlu lihat, dia kata ialah sukan ni mesti jadi satu unity of perpaduan lah. Okey, so benda tu memang paling penting. Apa-apa aspek dalam sukan pun kita nak ada integriti dan perpaduan. Kita tak nak lagi sukan yang hanya fokus kepada majoriti tu bangsa-bangsa tertentu. Kalau boleh semua sukan tu biarlah semua kaum involve dan kita tambah baik di peringkat especially di IPT lah. Dan juga pengenalan sukan hybrid. Sukan hybrid ni pun satu benda yang bagus jugalah. Walaupun kita lihat kita masih lagi kegersangan tingkat emas di Sukan Olimpik walaupun sukan tu bukan hybrid. Kalau kita tambah lagi sukan hybrid, mungkin ada komuniti kita yang akan involve dalam sukan bila kita tengok satu benda yang baru kan. So contohnya macam kita dah ada macam sukan saya ingat Remy yang main macam bola guna meja pingpong tu, apa nama game tu? Tag ball nama dia. Tag ball lah. Contohnya tag ball tu is a hybrid sport lah. Dia guna konsep pingpong tapi guna soccer ball kan. Okay, so memang banyak saya rasa dalam sport science pun dipraktikkan something yang macam sebelum macam untuk atlet, especially untuk training dia punya teamwork punya training tu, dia akan buat sukan-sukan yang sampingan lah. Macam main football guna volleyball punya rules. So banyak benda macam tu dipraktikkan oleh atlet kita sebenarnya dalam training. Okay, mungkin benda tu boleh dimarketkan di luar sana lah untuk sebagai satu choice option kepada komuniti. So daripada UTM tadi ialah sebenarnya benda ni actually jarang disebut oleh masyarakat di luar sana. Penggunaan analitik and statistik dalam sukan. So kalau student PTA dah nampak kepentingan aspek analytical dalam sport ni, actually a good thing lah. So kita kena start from the APT student lah, sebab dia orang ni akan keluar sana di pasaran kerja nanti. Dia orang ni akan offer servis ni, servis analitiknya, statistiknya, sport science-nya. So benda ni memang akan jadi keperluan dan KBS pun actually dah nampak kepentingan analitik, statistik dalam aplikasi sains sukan di dalam sukan.
Okay, dan juga normalisasi e-sport. Okay, so pada awal kemunculan e-sport dulu kita ada isu sikit sebab kita kena lihat e-sport ni dari dua aspek lah. Maknanya satu aspek e-sport tu adalah cabang sukan. Satu aspek lagi kita tak nak kehilangan talent dalam sukan fizikal. Okay, kita takutlah walaupun atlet tu dia sebenarnya ada kemahiran, dia memang ada capability dalam sukan olahraga contohnya. Tapi disebabkan minat dia bermain game e-sport dan sebenarnya dia dah tinggalkan sukan olahraga. Walhal satu hari nanti dia mungkin akan bagi kita pingat. So kita kena ada keseimbangan lah. Kita perlu support e-sport. At the same time kita galakkan rakan-rakan kita jangan tinggalkan sukan fizikal di lapangan. So kedua-duanya ada masa depan masing-masing. E-sport pun is good pay punya atlet e-sport. Sponsor banyak dan sebagainya. Sukan tradisional pun ada kepentingan dan ada pasaran dia. So kedua-duanya adalah amat penting lah. Tetapi e-sport 10 tahun akan datang, e-sport actually will drive the sport itself. Sebab e-sport ni akan diperkembangkan lagi dalam masa akan datang. Dan saya daripada UM tadi saya tertarik dengan konsep sharing session lah. Maknanya kita perlu ada macam talk dan sebagainya untuk memberi kefahaman kepada orang di luar sana, parent ataupun kawan-kawan bahawa macam mana kita nak involve dalam sukan, apakah masa depan dalam sukan, macam mana nak membahagikan career path kita, nak involve sport ke, kita nak fokus akademik ke, macam mana ke. So benda ni perlu diberi kefahaman yang jelas kepada rakyat, masyarakat. Sebab kita tak tahu ada golongan yang sokong, ada golongan yang very opposite lah, yang kita kata sukan ni memang tak boleh, tak ada masa depan. So pandangan tu masih ada. So sharing session ni memang perlu dibuat sentiasa di peringkat di semua peringkat lah, di IPTA, di komuniti, di kebangsaan sebagainya. Okey, yang opsi tadi saya tertarik dengan dia cakap tadi dalam profesionalisme, tak silap melibatkan tokoh sukan yang mempunyai latar belakang atlet ya. Okey, sebagai contoh dia punya naib chancellor tu lah kan. So benda ni memang betul. Saya pernah membuat lawatan ke Universiti Sukan Jepun di Tokyo. Memang Universiti Sukan di Jepun tu kebanyakan pensyarah dan pensyarah lah, senior lecturer dia is someone from the sport itself. Okay, dia lah juga pensyarah di universiti tu, dia juga adalah jurulatih di pasukan kebangsaan. So bila dia bercakap, dia ada bukti. So sebab dia dah involve dalam tim peringkat kebangsaan. So dia involve dalam persatuan sukan di luar sana. So dia bukan sekadar mengajar teori. Dia adalah orang yang betul-betul mengadaptasi ilmu dia tu. So individu yang macam ni, tokoh macam ni sebenarnya kita perlu tambah. Ataupun mungkin universiti dah kena lihat kaedah macam mana nak attract atlet kan, bekas-bekas atlet, bekas-bekas pengerusi badan sukan, presiden badan sukan yang berpengalaman tu jadi sebagai tokoh pengajar di universiti atau mungkin pengarah pusat sukan universiti ke, kita mungkin tak tahulah. Tapi mesti ada sumbangan tokoh-tokoh ni dalam universiti ataupun background ni diperlukan di peringkat universiti. Okey, so saya rasa setakat itulah yang poin-poin yang saya lihat. Poin-poin ini bukannya bukannya impact dia bukannya kecil. Maknanya pandangan ni semuanya memberi impact yang besar. Dan ini adalah antara poin-poin yang berlainan yang saya sebut ni, yang berlainan yang kita belum pernah dengar daripada town hall sebelum ni lah. Okey, so itu sajalah kot summary daripada saya. Dan mungkin host Encik Remy boleh jemput dia orang kot untuk jawab soalan saya tadi. Okay, baik. So terima kasih Encik Zul di atas penggulungan tadi. Jadi kita buat sesi jawab soalan ni. Ini basically macam kita nak tanya juga diorang ni, apa visi diorang, you all, tentang visi sukan negara yang KBS boleh bantu. Soalan cepu mas daripada Encik Zul tadi, apakah satu inisiatif yang anda mahu KBS buat tak kira 2 tahun dari sekarang ke,
5 tahun ke, 10 tahun ke. Jadi kita nak you cakap satu je perkara, apa yang you nak KBS buat untuk merealisasikan visi-visi untuk kita membuat perjalanan ke arah 2030 ni. Dan kita mula balik daripada awal tadi tu, kita start with Cik Rabiatul Adawiyah dari UPM. Silakan. Okey, macam bagi pendapat saya sendirilah, kami di UPM, bagi inisiatif ni mungkin KBS boleh membantu IPT atau IPTA atau IPTS untuk memberi fokus atau mengambil berat, lebih mengetengahkan atlet dari peringkat awal, terutamanya di peringkat IPT lah. Sebab kita sedia maklum, kita pun tengok sendiri kan, atlet ni kebanyakannya di kalangan atlet IPT ni banyak yang terkenal daripada profesional saja, pernah wakil-wakil di peringkat kebangsaan. So why not kalau KBS bantu untuk kita mengetengahkan atlet yang mungkin, kalau kita tengok contoh, saya yakin kalau setiap IPTA atau IPTS tu sendiri mungkin akan ada program atau kejohanan-kejohanan sukan. Dan kat situ kita boleh tengok sebenarnya potensi-potensi mahasiswa sendiri memang sangat tinggi. Kadang-kadang dia punya sukan tu lebih daripada atlet profesional, dia orang punya kemahiran. So mungkin kat situ KBS boleh bantulah untuk memberi fokus juga kepada atlet-atlet yang kurang ada namanya berbanding dengan atlet profesional. Itu pada saya lah. Terima kasih. Terima kasih Cik Rabiatul. Okey. So untuk mengetengahkan atlet IPT untuk mewakili negara dalam pemilihan mewakili negara. Jadi yang keduanya, kita would like to invite Louisiana Catherine Bruce. I hope you're not frozen again. Okay, sorry. Jadi pada pendapat saya, salah satu cara untuk KBS membantu dari segi bidang sukan di Malaysia ialah dengan mengadakan bulan kesukanan pada setiap tahun. Memang sudah pernah diadakan sebelum ni, tapi mungkin lepas ni pada setiap tahun macam mana mau cakap, ini macam bulan sukan pada tahun ini kita lebih fokus untuk bola sepak. And then tahun depan kita fokus dengan badminton macam tu. And then pada masa yang sama juga kita perlu juga sentiasa include kita punya Paralympic iaitu dengan mengincludekan orang yang kelainan upaya untuk serta ia juga kita punya bulan kesukanan macam tu lah. And then kita pada masa yang sama dalam bulan kesukanan itu kita macam meningkatkan awareness pasal sukan yang kita fokuskan pada tahun itu, supaya orang ramai tahu apa sebenarnya ini sukan, ada orang tahu macam mana proses dia untuk jadi atlet yang profesional macam tu lah. Itu pendapat saya. Thank you. Terima kasih Catherine. Okay, that's very nice of you. Kita jangan lupa orang lain juga. So dan yang ketiga, saya ingin jemput Cik Nurul Afika daripada UTM. Apakah satu inisiatif yang anda mahu KBS buat? Satu je. Pada pendapat saya, KBS perlu lebih memperkasakan penggunaan teknologi ataupun adaptasi ilmu teknologi terhadap kesukanan lah. Contohnya kita tak nak bazirkan kebijaksanaan para pelajar kita di negara Malaysia ni, terutamanya dari segi teknologi dan misal kata kejuruteraan. Okey, contohnya untuk develop sistem, develop alatan ataupun apa-apa teknologi yang boleh digunakan untuk kesukanan. Okay, baik. Terima kasih Cik Afika. Penggunaan teknologi oh yalah, kenalah dengan universiti dia, Universiti Teknologi Melaka. Alright, jadi kita ada wakil daripada UM pula, Encik Muhammad Haki. Apakah satu inisiatif yang anda mahu KBS buat? Okay, pada pendapat saya, tak minta lebih sangat, cumanya minta semoga orang cakap ke depan nanti sesi-sesi sharing macam ni di antara KBS dengan pihak IPT akan dibanyakkan lagi, dan pihak KBS sendiri dapat melebihkan fokus kepada golongan belia, iaitu sesuai dengan nama KBS, iaitu Kementerian Belia dan Sukan.
Dan sebagaimana yang kita dapat lihat hasilnya buat masa ni, di mana setiap aktiviti dapat memberikan pandangan yang juga dapat membantu kepada masa depan negara lah. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, fokus kepada golongan belia ya dalam bidang sukan. Okey, akhir sekali saya ingin menjemput Encik Idin Nur Ikmal daripada UPSI. Apakah satu inisiatif yang anda mahu KBS buat? Okey, pada pendapat saya, satu inisiatif daripada KBS adalah melakukan liputan untuk sukan-sukan high level yang selain daripada sukan-sukan popular. Maksud saya di sini banyak sahaja sukan-sukan high level di Malaysia yang sudah keluar pergi mewakili Malaysia ke kebangsaan, ke international, maksud saya, antarabangsa. Tapi mereka tidak mendapat liputan yang sepatutnya. Jadi rakyat-rakyat Malaysia tidak tahu akan kewujudan sukan-sukan yang ada ni. Kalau saya nak bagi contoh, buat masa ni pasukan kayak spin Malaysia berada di Portugal untuk Under 25 Youth World Championship untuk canoe sprint. Rakan-rakan saya ada di situ. Jadi buat mereka tidak dapat liputan yang sepatutnya mereka dapat. Jadi itulah inisiatif pada pandangan saya memberi liputan pada sukan-sukan high level ini. Baik, terima kasih Encik Idin atas perkongsian tadi itu. Yalah, kalau tak ada liputan kita pun tak tahu kan. Jadi kita sudah terima semua jawapan daripada kelima-lima universiti, Encik Zul. Jadi kita sudah sampai ke penghujung masa. Masa sangat-sangat mencemburui kita. Mungkin ada lebih banyak lagi yang kita nak berbincang. InsyaAllah program Visi Sukan Negara 2030 ni tidak akan berakhir di sini. Kita masih lagi ada perjalanan yang sangat panjang. Dan kami dimaklumkan bahawa kita akan ada revisit tentang apa telah yang kita bincangkan, apa aspirasi yang kita dah dapatkan, bagaimana progres untuk pemantapan kita punya persediaan menjelang 2030 ni, di mana kita pada waktu itu, dan insyaAllah kita akan bertemu kembali pada masa yang akan datang, kalau tidak immediately mungkin tahun depan, dan setiap tahun kita akan ada revision ataupun revisitation in terms of the document, apa yang telah kita capai pada waktu itu. Jadi saya minta semua pandang kamera, kita ambil satu screenshot untuk sebagai kenangan. Okey, 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi saya terima kasih lagi, sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Zul kerana sudi membuat perkongsian tentang pengenalan Visi Sukan Negara 2030, Cik Rabiatul dan juga geng dia, Cik Fatin, and then orang yang dari jauh, Miss Luziana Catherine Bruce, terima kasih kerana menghadiri program ini. Cik Afikah Zulkifli, terima kasih banyak. And then Encik Muhammad Haki, juga terima kasih. Dan akhir sekali Encik Idin, terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda yang kita telah pun melebihi lebih daripada 2 jam dalam sesi ini. Jadi sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, thank you all. Bye-bye.